Saya jadi imam. Satu hari, saya duk basuh kereta saya pagi-pagi. Ada 4 nyonya datang. Jogging depan rumah saya. Encik. Ianya. Apa saya talah bunyi? Bunyi apanya? Itu bunyi. Pagi-pagi ya talah bunyi. Susah mau bangun tidur. Saya kata bunyi apa? Dia tunjuk masjid. Itu bunyi pagi-pagi talah bunyi sudah 3 hari talah bunyi. Apa saya? Oh, itu azan subuh. Ya, pagi-pagi kita senang bangun. Sekarang tak dengar apa. Saya katanya itu kilat. Kilat sudah bakar punya mikrofon. Oh, sudah rosak. Sudah rosak lu lipeh lah, dia tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran tentang kasih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayang kepada Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kasih sayang kita ini kalau nak diberkati oleh Allah, nak dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, maka kasih sayang kita, apa kerja buat kita, semuanya didasarkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang tidak disandarkan kepada Allah, tak disandarkan kepada Rasulullah adalah palsu semata-mata. Tidak bertahan lama, akan hancur, akan binasa, malah kadang-kadang tidak mendapat pun kebaikan kerana tidak meletakkan kecintaan berdasarkan kepada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Sehinggalah kita kalau ditakdirkan tak suka kepada orang, pun tak suka tu kerana Allah. Perangai dia tu aku tak suka. Dia tu suka menipu. Bukan tak suka pada batang tubuh dia. Tak suka pada bentuk wajah dia. Tak suka pada perangai dia. Perangai lain. Tubuh badan lain. Sifat tubuh badan lain. Jadi tuan-tuan, yang kita larang ialah mengutuk, mempertikai, menghina bentuk badan orang, bentuk suara orang, tak boleh. Warna kulit orang, tak boleh. Tetapi kalau perangainya kita tak suka, kita tak berkenan perangai dia itu, yang tu lain. Dan kalau tak sukakan itu pun bukan sebab benci pada dia, benci pada perangai dia yang sebegitu. Tuan-tuan yang saya muliakan, ceramah pada malam ni insya-Allah cerita tentang perpaduan. Cerita tentang kasih sayang. Saya seronok dengan tajuk ni. Yang kedua, saya seronok pasal apa? Pasal dah lama sangat rasanya saya ni tak ceramah di Padang. Selepas PKP ni jarang-jarang dapat ceramah di Padang, di Astaka, di stadium dan sebagainya. Yang ketiga, saya suka sebab yang hadir pada malam ini dan di tempat ini pula kebanyakannya ialah anak-anak muda, generasi muda, bapa-bapa muda, ibu-ibu muda. Bukan maksudnya ibu tu dia ada mak muda, isteri nombor 2 ada. Suami dia 30-an, isteri 30-an, anak-anak pun kecil-kecil lagi. Maknanya tuan-tuan, taman kita ini adalah taman muda. Macam saya duduk di Ipoh, kampung tua. Majoriti semua veteran ni tuan-tuan. Habis veteran, veterina. Mana faham? Tak faham sudah. Jadi oyen semua. Tapi di sini alhamdulillah tuan-tuan tengok anak-anak kita ni. Adik-adik kita ni, muda-muda belakang ni.
Tadi saya cakap dengan AJK, tempat ni besok dengan sekolah agama rakyatnya, dengan masjidnya, dengan semayang berjamaahnya, dengan bercampurnya kita masyarakat yang bukan Islam juga turut bersama dengan kita, makmur tempat kita ni. Akan bercahaya tempat kita ni. Tetapi ada syarat-syarat dia. Supaya ketenangan, kerahmatan, keberkatan daripada Allah akan sampai turun kepada kita. Maka kita bertanggungjawab bagaimana nak mendapatkan rahmat daripada Allah. Kena satu hati supaya tempat ini diberkati oleh Allah. Kena satu semangat supaya tempat ini sentiasa didoakan oleh para malaikat kepada kita. Ayat inilah intipati insya-Allah yang akan saya sentuh di dalam program kita pada malam ni insya-Allah. Bagaimana nak mendapatkan rahmat daripada Allah, daripada kasih sayang, daripada perasaan tolong menolong dan sebagainya. Baik, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang pertama, bagaimana nak dapat rahmat daripada Allah? Pertama, tolong menolonglah kamu pada benda yang baik dan benda yang membawa ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam benda yang membawa dosa dan pergaduhan. Ini nombor satu. Ustaz, ya, sebelum Ustaz cerita tolong menolong ni, rahmat daripada Allah tu apa Ustaz? Macam mana yang kata rahmat berkat daripada Allah tu? Allah, tak apalah, kita ceritalah. Tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang rahmat daripada Allah, berkat daripada Allah, Allah tak bagi dekat kita ni penyakit. Denggi pun tak ada, taun pun tak ada, penyakit tak sampai pada kita. Dua, tempat yang ada di sekeliling kita ni, tak ada mencuri, tak ada merompak, tak ada pecah rumah, tak ada pecah apa pun tak ada. Pecah kepala pun tak ada. Hidup dengan sejahtera. Tiga, rahmat daripada Allah tu apa? Yang sembahyang berjamaah hidup. Program keagamaan hidup. Nak tengok hidup tak hidup, tengok waktu solat subuh. Nanti bila surau kita ni, surah Al-Hikmah ni wujud, yang datang sembahyang nanti sembahyang subuhnya macam sembahyang maghrib, tuan-tuan tengoklah bagaimana Allah pelihara tempat kita. Sebab Nabi sebut, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah akan jaga dia. Bayangkan tuan-tuan, kenapa yang pembinaan surau ni penting? Supaya kita boleh berjamaah. Kenapa berjamaah tu penting? Salah satu tempat, salah satu cara untuk Allah jaga kita. Bagaimana Ustaz? Solat berjamaah. Mana yang paling ditengok Ustaz? Semua Allah tengok. Tapi dalam 5 waktu tadi, ada satu waktu Nabi sebut khusus. Bila? Sembahyang subuh berjamaah. Sebab tu ada satu masjid saya pergi, saya seronok di Melaka. Ada satu orang kaya buat kempen. Mana-mana anak-anak yang pergi masjid berjamaah subuh, tak kurang 40 hari, tanpa miss, akan dapat basikal subuh. Wow, nampak tu. Tu kalau kita offer tu, mereka tu. Kalau dapat basikal Ustaz, jangan kata budak-budak. Bapak budak pun nak Ustaz. Hebat. Baru ni saya pergi ceramah di Pulau Pinang. Satu masjid. Saya tengok separuh yang datang ni, anak-anak muda. Geng TikTok. X1R. Geng TikTok. Saya kata ramainya budak-budak muda duduk depan ni.
Bila saya nyembang dengan pengurusi nak balik, pengurusi masjid beritahu, Ustaz, anak-anak muda ini seminggu 3 kali mereka ada kelas fardu ain Al-Quran dekat masjid. Dan bila mula-mula buat 3 kali seminggu, sekarang tiap-tiap malam dia orang dah datang, Ustaz. Habis saya sekolah menengah daripada siang, maghrib dia orang datang belajar pula di dewan masjid. Akhirnya tuan-tuan, sekarang saya pi baru ni masjid dia orang minggu lepas, penuh satu masjid. Separuh daripada dia anak-anak muda saja. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau anak-anak muda orang mesurau, anak-anak muda orang jamaah, anak-anak muda solat berjamaah, anak-anak muda kaki masjid, kaki surau, agak-agak dia orang berempit lagi tak? Agak-agak tuan-tuan dia orang pecah rumah. Agak-agak dia orang terlibat tak dengan benda-benda yang tak bermoral. Kalau mereka dah jadi ahli surau, ahli subuh, ahli maghrib, tak dah tuan-tuan. Inilah yang nama dia barakah. Yang keempat, apa dia yang kata rahmah? Apa dia yang kata barakah? Dibukakan pintu-pintu rezeki. La fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Barakah tu dibuka pintu keberkatan daripada setiap penjuru dibuka. Kalau kita nak dapat macam tu tuan-tuan, yang berniaga untung, yang buat kelas pengajian ada orang belajar, yang buat kelas tuition ada orang masuk kelas tuition dia, yang jadi suami bahagia, yang jadi isteri ada rezeki walaupun dia suri rumah tangga, yang jadi suami pendapatan dia bagus, yang jadi anak dapat pekerjaan yang bagus. Allah Ta'ala sebut bila adanya keberkatan dibuka pintu rezeki daripada mana-mana jalan sahaja. Jadi tuan-tuan, macam mana nak dapat keberkatan yang Ustaz sebutkan tadi? Yang pertama saya sebut, hiduplah dalam keadaan tolong menolong. Tuan-tuan nampak tu, AGK kita 2 orang tu. Duk angkat kerusi awak tu. Tu lagi tu nampak tu. 3 orang tu nak angkat kerusi merah nampak. Tolong menolong tu nama tak? Subhanallah. Ni dia kata yang kita nak. Pakat duk tolong angkat kerusi, lalas tak dengar ceramah. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan. Nak nampak anak-anak muda tuan nampak. Buat kerja. Hak ni yang kita nak. Nombor 1, tolong pada benda baik. Tolong pada benda yang membawa ketakwaan. Besok kita akan buat korban di sini. Satu taman datang tolong. Dia orang je tepuk. Bayangkan tuan-tuan, 30 ekor binatang korban. Kita buat korban pukul 12 habis. Seekor binatang korban 50 orang kerjakan dia. Selesai masalah. Bayangkan tuan-tuan, nanti dalam taman kita ni anak-anak ni belum bersunat. Dah sunat belum? Oi, yang depan tu belum. Yang baju kuning tu belum lagi. Sudah. Oi tuan-tuan, boleh bayang tak tuan-tuan, kerjasama daripada tolong menolong ini hebat. Saya tak kata sekolah saya bagus, saya tak kata. Mula-mula saya buat sekolah tu tuan-tuan, tempat saya terkenal dengan denggi, demam denggi. Asal petang orang sembuh asap, asal asap petang. Elok nak makan nasi, makan asam lah aku. Banyaknya. Sampai pada satu tahap, satu keluarga saya kena denggi. Isteri, anak. Pak mertua, mak mertua datang dari Kedah. Nak tolong jaga anak. Pasal anak denggi, isteri denggi. Dengan dia orang pun kena denggi. Yang tak kena denggi saya. Sebab saya sibuk ceramah, tak ada di rumah. Satu wak di hospital tu, keluarga saya je. Meriah betul keluarga kita je. Itu peringkat awal tuan-tuan. Sekarang nak cari denggi, nak dengar denggi pun susah.
Masya Allah. Kesan tu. Dulu orang takut nak datang kampung kami dulu. Pasal apa? Orang pecah rumah banyak. Sekarang nak jumpa pecah rumah tak ada, tuan-tuan. Dulu orang tak peduli dalam kampung saya. Orang tak ambil kisah pun walaupun kampung itu berada di tengah-tengah bandaraya Ipoh. Sekarang tuan-tuan, maiden dalam kampung. Tuan-tuan beritahu dekat saya, kampung mana yang ada pasar raya maiden? Pasar raya di tengah-tengah kampung. Masya Allah. Pejabat tanah dalam kampung. Hotel dalam kampung. Masya Allah. Walaupun dia kampung, tapi ada pasar raya, ada pejabat tanah, ada pejabat daerah, adanya klinik yang besar. Orang sekarang mula nak mencari tanah di Manjui. Pasal apa? Sebab pembangunan yang hebat. Kenapa? Kerana kerjasamanya ada di situ. Sebab tu kalau kita bekerja sama, tuan-tuan, apa yang akan berlaku dekat taman kita? Allah saja yang tahu. Kita tak tahu perancangan yang akan datang. Tapi Allah Maha mengetahui. Saya pun tak sangka yang boleh ada pasar raya di tempat saya. Tak payah nak pergi jauh-jauh lagi dah. Saya pun tak sangka nak ambil geran ke, nak ambil bayar cukai tanah sebelah rumah saya sahaja. Saya pun tak sangka depan rumah saya tu ada hospital, ada klinik besar depan. Saya pun tak sangka. Sebab apa? Benda tu tak boleh. Dulu dia adalah tanah tinggal. Dulu dia tidak ada pembangunan. Sekarang semua orang nak tinggal. Tuan-tuan, besok hari Sabtu insya-Allah ada 9 bas datang melawat sekolah saya. Minggu depan 19 buah bas melawat. Minggu lepas 15 buah bas yang melawat sekolah saya. Tuan-tuan bayangkan, hanya ada sebuah sekolah tetapi dapat menarik ribuan orang setiap minggu datang melawat. Yang makcik leha jual kuih laku, yang buat homestay jadi laku, yang buat hotel jadi laku, yang jual tom yam jadi laku, yang meniaga nasi lemak jadi laku. Sebab tiap-tiap minggu sekurang-kurangnya 30 buah bas datang melawat penuh kawasan Manjui itu. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah benda ini berlaku di tempat tuan-tuan. Kerana adanya tarikan yang Allah bagi pada tuan-tuan. Kerana kita menolong pada benda yang baik. Kita pun tak tahu apa yang akan jadi di tempat kita. Sebab itu bila saya tengok padang yang cantik, tapak surau yang bagus, ini adalah potensi yang sangat hebat. Kekalkan kebaikan di taman kita. Kekalkan kebaikan agama di tempat kita. Jangan buat yang kedua. Apa dia? Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan bawa benda-benda dosa dan jangan bawa benda-benda bergaduh di sini. Saya yakin tuan-tuan di sini ni tak ada benda-benda dosa. Tetapi yang adanya ialah benda-benda nak bergaduh. Yang ni yang saya takut. Nak bergaduh. Pasal apa nak bergaduh? Tak tahu. Masing-masing duk bawa bendera masing-masing bergaduh. Aduh, yang tu yang saya takut. Jangan pergi di rumah dia tu. Kenapa? Dia belah sana. Jangan pergi rumah dia. Dia belah sana. Jangan datang rumah aku belah sini. Weh, susahnya hidup tuan. Dia ngira belah dulu. Saya kalau orang tanya belah-belah ni, saya jawab senang, boleh belah. Kami di sini nak jaga kasih sayang. Kami di sini nak jaga anak-anak kami. Kami di sini nak jaga isteri kami. Nak jaga masyarakat kami. Kamu datang bawa perpecahan pula. Kami tak suka. Ya. Nanti 5 tahun sekali, pangkah lah. Sekarang tak ada pangkah-pangkah. Buat kerja elok-elok. Jangan bawa budaya bermusuh di sini. Yang kedua, kenapa yang kita selalu bergaduh? Dah elok dah surau tu. Dah elok dah surau nanti. Bergaduh pula. Sebab apa? Berebut jawatan. Saya kena banyak kali dah ni. Saya nasihat pada yang nak buat surau ni. Nak membina surau tu susah. Susah. Pertama, kena minta kelulusan.
2, kena minta kelulusan kutipan derma. 3, kena kutip derma. 4, kena tahan maki. 5, kena sabar banyak. 6, tak ada putus asa. Akhirnya siap sebuah surau. Bila siap sebuah surau, maka masing-masing pakat selak lengan masing-masing. Sekarang aku nak rebut surau ni. Sekarang aku nak ambil surau ni. Kadang-kadang yang tak pernah cari duit, dia yang sibuk nak ambil kuasa. Saya kenal lah ni, saya warning siap-siap. Ni saya warning siap-siap tuan-tuan. Sebab saya dah berceramah 33 tahun. Saya tahu tuan-tuan. Kadang-kadang yang duk pulun cari derma, akhirnya siap sebuah surau. Kena terajang gitu. Yang tak ada kena mengena datang. Begini datang. Sebab itu kita tak mau budaya cantas mencantas. Budaya dengki mendengki. Ni surau kita. Ini tempat ibadat kita. Apa yang penting? Kerjasama. Cuba tuan-tuan tengok kerjasama kita malam ni. Yang datang. Tuan-tuan ingat yang datang ni tak penting ke? Kalaulah yang pasang kemah, pasang kerusi ada orang buat. Tapi kalau orang tak datang, apa beza? Kerusi banyak orang tak ada tak guna juga. Tuan-tuan ni pun jasa besar. Maghrib pun tak buat lagi ni. Nak dengar ceramah je. Tak bukan akak ni di Afrika ni. Habis sembahyang maghrib terus sampai. Kalaulah kita sampai, pentah tak siap, tak jadi juga. Kalaulah tetamu datang, mikrofon tak ada, tak jadi juga. Kalau mikrofon ada, ustaz pula tak ada, lagi tak jadi. Pakak duk nganga tengok pentah. Orang di rumah duk ngendak. Dia orang tu dengar ceramah ke apa? Dengar ceramah lama oi. Tapi tak ada ceramah pun. Ramai betul yang tak sihat dia, kata dia. Kalau saya datang, semua orang tak ada. Hak meniaga pun tak ada, kemah pun tak pasang, tuan-tuan pun tak ada. Saya seorang cakap. Lagi gila nama dia. Oh, pompa, lepas tu polis main ambil. Kita wujud di sini sebab bekerja sama. Cantiknya. SRS ada, anggota keselamatan ada, abang sado bomba kita ada, yang berhormat ada, ahli-ahli masyarakat kepimpinan ada. Akhirnya bila semuanya ada ini tuan-tuan, dia membentuk kasih sayang. Tetapi kalaulah kita bergaduh, apa akan jadi program kita ni? Siapa ceramah malam ni? Ustaz Kazim. Jangan datang. Boykot. Ada pula yang duduk di rumah buat sembahyang hajat. Ya Allah, turunkanlah hujan dekat padang, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Nampak tak hati manusia tu? Ada pula yang duduk ngendap tengok padam muka, tak ada orang. Ada yang mengendap pula tengok-tengok ramai orang. Celaka betul, ramai pula. Apa akan jadi ni tuan-tuan kalau dalam hati kita ada perkataan, perasaan buruk? Bila barakah akan sampai? Tuan-tuan yang saya muliakan, nombor 1, apa yang kita nak buat? Tolong menolong. Kita adalah taman muda, 5 tahun, 4 tahun, taman kita muda-muda semua. Kita mempunyai pemikiran yang bagus, kelulusan yang bagus, kita mempunyai tenaga yang bagus, belum ramai lagi yang dapat penyakit kencing manis, bagus. Sekarang gunakan muda kita untuk jaga taman kita. Bagaimana nak jaga taman kita? Ni dia, dengan pembinaan Surau Al-Hikmah, Taman Bukit Tambun Perdana. Baik, nombor 1. Bagaimana nak dapat rahmat daripada Allah? Hiduplah dalam keadaan tolong menolong. 2.
Bagaimana kita nak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Taala bila dia buat sesuatu perkara, baik wajib ke ataupun dia larang satu perkara, diharamkan ke, semua ada faedah, tujuan, manfaat kepada kita. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, kenapa hari Jumaat sunat potong kuku? Kenapa hari Jumaat sunat trim misai semua? Kenapa pada hari Jumaat sunat mandi? Nak pergi masjid mandi, pagi mandi sunat. Kenapa pada hari Jumaat kita pakai baju 2 helai, 1 helai nak pergi kerja, kemudian balik mandi apa semua, nak pergi sembahyang Jumaat, baju lain pula. Sunat pada kita salin pakaian bila kita nak sembahyang Jumaat. Kenapa Ustaz, orang yang datang masjid pada hari Jumaat, datang awal-awal datang, seolah-olah dia bersedekah seekor unta, Ustaz? Kenapa pada hari Jumaat dipanggil sebagai penghulu segala hari? Ni, malam ni. Ada satu saat dalam hari Jumaat mustajab berdoa. Mungkin tadi waktu maghrib, mungkin sekarang waktu dah nak masuk isyak ni, mungkin tengah malam saat lagi, mungkin subuh besok, mungkin sebelum Jumaat, mungkin ketika khutbah Jumaat, mungkin selepas sembahyang Jumaat, mungkin itu adalah waktu-waktu yang memang dirahsiakan. Berdoalah kerana pada hari Jumaat itu ada satu waktu yang mustajab berdoa. Tuan-tuan yang saya muliakan, dia tanya pada saya, Ustaz, kalau saya nak potong kuku, saya mulakan dengan jari tangan kiri, Ustaz nak kata apa? Tak kata apa, potonglah kuku, tapi tak dapat pahala sunat. Nak dapat pahala sunat, dimulakan dengan kanan, jari telunjuk, jari manis, jari tengah, jari tengah, jari manis, jari anak. Kemudian jari anak belah kiri, jari manis belah kiri, jari tengah, kemudian jari telunjuk, ibu jari disudahkan dengan ibu jari sebelah kanan. Ada keberkatan dia. Tuan-tuan, bila saya baca banyak tentang kenapa yang Nabi potong kuku ni, subhanallah. Di hujung kuku kita, di hujung jari kita ni, dia ada enzim. Yang mana enzim pada jari-jari hujung ini mencernakan makanan supaya makanan kita tercerna dengan baik. Orang yang menghadapi masalah usus, orang yang menghadapi masalah makanan, yang lambat nak hadam, yang rasa cepat kenyang, yang rasa perut tak seronok bila makan, cuba cek tengok, hang potong kuku tak? Kamu potong tak kuku? Berapa ramai tuan-tuan yang sekarang ni dia tak mau potong kuku. Dia simpan panjang-panjang. Dia kata senang korek telinga. Dia kata senang nak cakap rimau kat lelaki dia. Kalau lelaki dia menikah lagi. Cuba tengok apa masalah dia. Mesti ada masalah dia. Kebersihan dia macam mana? Ada orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, apa hukum bersunat? Apa hukum bersunat? Saya kata dalam mazhab kita, baik laki-laki, baik perempuan, wajib bersunat. Ustaz, saya ada anak perempuan. Kalau saya tak nak sunatkan anak saya, Ustaz nak kata apa? Saya kata, aku suka hang bukan anak saya. Saya nak kata apa? Takkan saya nak pasal anak hang kot, tarik anak hang pergi masuk klinik tu. Tak, saya tak nak buat. Saya tak nak buat. Ustaz nak kata apa? Tu pulang. Tapi kita ni mazhab Syafi'i kena buat. Supaya budak tadi bersih. Ustaz, Allah kata, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dijadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Kenapa bila lahir nak kena potong lagi? Allah kata dijadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Kemudian bila dah lahir kena potong pula. Apa pasal? Salah tu Ustaz.
Saya kata abang yang salah. Iyalah saya betul pak. Kalau dah Allah jadikan tak bersunat, kenapa kita nak sunatkan? Bang, cuba buat tangan macam ni. Dia pun buat. Kenapa abang potong kuku? Kenapa abang tak biarkan kuku abang panjang? Dah Allah jadikan macam itu. Kenapa nak potong-potong? Abang, kenapa rambut abang pendek? Kenapa abang tak biarkan panjang? Allah yang jadikan panjang, Allah yang jadikan kuku panjang. Buat apa abang potong? Sebab apa abang potong? Dia kata kalau tak potong macam mana nak makan? Macam mana nak bawa kereta kalau kuku panjang? Tak. Kita potong sebab Nabi suruh potong. Nabi suruh potong rambut, Nabi suruh kita trim misai, Nabi suruh kita potong kuku. Begitu juga Nabi yang suruh kita bersunat. Ada tak dalil dalam Quran Ustaz suruh bersunat? Dalilnya ialah ikut perintah Nabi. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tuan-tuan, sampai tahap macam tu, punya tak mau bersunat. Saya kata abang balik pergi baca buku. 100 orang yang kena penyakit siflis, 99 tak bersunat. Orang yang kena siflis, 100 orang. 99 tu tak bersunat. Hanya seorang je yang kena. Allah jaga orang yang bersunat. Saya sebut pada tuan-tuan, bagaimana nak dapat rahmat daripada Allah? Nabi sebut, ihfazillah yahfazka. Nombor 2, jagalah Allah, Allah jaga engkau. Dalam taman kita ni nanti, jagalah Allah, Allah jaga kita. Ustaz, macam mana nak jaga Allah? Saya tak nampak Allah. Tak pernah tengok pun. Bukan maknanya jaga Allah tu kita kena cari dia. Bukan. Bukan maknanya kena jaga Allah tu tunjuk Allah tu lemah, kita kuat. Bukan. Maksud jaga Allah ialah jaga hukum hakam Allah. Jaga agama Allah. Allah akan jaga engkau. Tuan-tuan yang saya menghormati, ada orang kata, Ustaz Kazim pun Allah tak jaga. Kenapa pula? Selalu dengar sakit je. Habis itu Nabi Allah tak jaga. Nabi Ayub sakit. Nabi Muhammad sakit. Nabi Zakaria dibunuh terus. Allah tak jaga. Allah jaga. Habis itu kenapa Ustaz sakit? Sebab saya manusia. Kalau saya tak sakit, saya jadi Firaun. Saya manusia, maka saya diuji dengan kesakitan. Itu biasa. Tetapi, kalau kamu orang yang baik, kamu akan berfikir, kenapa kamu sakit? Bila saya sakit, tuan-tuan, saya akan cakap, aku banyak dosa. Allah nak menghapuskan dosaku. 2, bila kita susah, kenapa? Kita sebut hidup tidak selalunya indah. Ada masanya kita akan dapat ujian. Hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Begitu aturan Tuhan. Ada je masalah. Biasalah tu. Tetapi saya cakap, bila kita ada masalah, cuba tengok kesudahan dia apa. Apa kesudahan daripada masalah awak? Apa yang awak akan dapat daripada kesusahan awak? Kadang-kadang tuan-tuan, sampai pada satu tahap, saya suka pula bila saya sakit. Kenapa Ustaz? Sebab bila saya sakit, ada orang datang ziarah saya, dia hadiahkan handphone. Saya sakit hari itu, iPhone saya ni, Abid Liu bagi. Dia kata, Ustaz tak ada apa nak hadiah, saya hadiahkan iPhone. Ya Allah, datang pun terima kasih dah. Ya Allah, buah belah bukit juga, Ustaz.
Di mulut cakap, loh ustaz datang pun bagus dah ustaz. Sapu juga tuan-tuan. Ustaz saya, ni Siti Nurhaliza hantar wakil, dia nak bagi hadiah pada ustaz. Ya ke? Tak apa, saya tunggu. Dia bagi hamper dekat saya, dia bagi wheelchair dekat saya pula. Lah, kalaulah saya tak sakit hari tu, dia tak hantar wheelchair. Jadi akak-akak kalau nak kursi roda, kalau rasa-rasa nak kursi roda, okey, okey. Itu satu cara bagaimana nak menghentikan bunyi. Ngong. Kalau rasa-rasa nak kursi roda Siti Nurhaliza, wheelchair, mintalah sakit. Apa masalah? Tuan-tuan tahu, bila saya sakit, pengarah filem datang offer dekat saya berlakon, jadi hero filem. Filem dia dah siap. InsyaAllah menunggu masa untuk ditayang saja. Nanti Kak Leha bawa bas rombongan, kita pergi panggung wayang. Haji Usuk depan sekali. Tuan-tuan, tak ada masalah apa. Allah Ta'ala ni, dia nak bagi kepada kita keberkatan pada kita. Dia nak tengok apa yang kita boleh buat. Hang sabar ataupun tidak di dalam melakukan hukum Allah. Sabar ataupun tidak dalam sembahyang. Sabar atau tidak ketika berpuasa. Sabar atau tidak ketika bersedekah. Sabar ataupun tidak di dalam menolong orang lain. Ya, saya sabar. Saya jaga Allah Ta'ala. Allah jaga kita. Peduli apa kita? Jangan susah hati. Allah akan uruskan kita. Sebab itu bila saya sebut tentang surau tadi. Tak mau dah. Pahaman 60-an, pahaman 70-an, pahaman 80-an masuk dalam pahaman kita 20-20-an. Apa dia Ustaz? Dia tu kalau buat kenduri, jangan pergi rumah dia. Kenapa Ustaz? Dia tak pernah datang surau. Jangan pergi. Yang tu pun tak pernah datang surau. Kalau dia buat kenduri, jangan pergi. Kalau kita buat daging korban, jangan hantar rumah dia. Kenapa Ustaz? Dia tak pernah datang semayang. Ini tak pergi semayang. Yang ni bukan kaki surau. Yang ni anti surau. Kalau kita buat kenduri, jangan panggil dia orang. Oh, ini pahaman 80-an, 70-an. Dia ada dasar boikot, memboikot, pulau, memulau. Cukup-cukuplah. Allah kata, wala tadabaru. Jangan pulau memulau. Walaupun kita tinggal di Pulau Melaka, Pulau Duyung. Jangan pulau memulau. Jangan pergi belah dia. Dia tu tampak ada bendera warna apa. Jangan. Jangan. Nabi dah pesan. Jangan pulau memulau. Jangan belakang membelakang. Tuan-tuan. Saya buat sekolah saya. Mula-mula pelajar saya 16 orang saja. 16 orang. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, 16 orang. Belajarlah 16 orang. Buat korban. Mula-mula buat korban 5 ekor lembu. Sembelih, timbang, bubur bungkus, hantar rumah dia. Hantar rumah jiran. Hantar rumah jiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal? Kita orang nak hantar daging korban. Oh, tak datang pun dapat ke? Dapat. Terima kasih. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Apa hal? Nak kasih daging korban. Ya Allah. Oh, sudah faham pula. Kenapa makcik? Tak pernah rasa daging korban. Hari ni baru rasa. Menangis pula dah.
Saya pergi lagi tuan-tuan, naik van rusa. Saya ingat lagi naik van rusa. Buka pintu, duk simpuh tu. Jumpa satu abang. Bang, Assalamualaikum. Salam. Bagi daging bang. Daging kurban ke? Ya. Yeah. Salam Ustaz Kazim ya. InsyaAllah. Aku lah Ustaz Kazim. Bila masa dia? Dia dengar je nama Al-Barakah Ustaz Kazim. Tapi dia tak nak tengok. Tuan-tuan, abang yang suara bass yang mula-mula tu, terima kasih, dia datang semayang. Allahu Akbar. Masuk jadi pelajar kita. Makcik yang menangis tu, dia tak lalu nak berjalan kaki tuan-tuan. Dia sewa teksi. Tiap-tiap hari datang pada rumah dekat je. Sampai dia mati tuan-tuan, dia jadi anak murid saya. Hanya modalnya 1 kilo daging korban. Yang last 3 orang saya sebut tadi ni, yang suami dapat ni, Zalam Ustaz Kazim ni, dia datang, dia tengok muka saya. Bukan ustaz ke yang datang lah itu bagi daging kat saya tu. Saya ustaz lah Ustaz Kazim je. Oh, dia tengok macam tu. Kenalah aku, dia tampuk aku kan tuan. Dia datang suami isteri dan dua-dua meninggal dah. Dua-dua dah meninggal. Tuan-tuan, ni jangan ada boykot. Akhirnya pelajar saya daripada 16 orang, sekarang yang duduk dalam sekolah saya 270 orang. Daripada 1 lot tanah, sekarang ada 70 lot tanah. Daripada 8 pondok, sekarang ada 270 buah pondok. Daripada 16 orang pelajar, dewan saya memuatkan 500 orang pelajar setiap hari daripada semua kampung datang belajar. Tuan-tuan bayangkan, 17 tahun mengambil masa menarik hati orang, menarik hati orang, menarik hati orang. Bagaimana nak menarik hati orang? 4 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang di sini, jom kita tarik hati orang untuk saling bersatu padu. Saling bekerja sama dengan jalan apa? Pertama, afsyus salam. Sebarkanlah salam antara kita. Tuan-tuan, saya tengok tadi ada sahabat kita orang Cina pun datang malam ni. Saya duduk di depan tuan-tuan ni, saya duduk tengok di belakang tu, orang Cina datang. Duduk shopping, duduk membeli belah. Tuan-tuan ingat senang ke? Saya cakap benda ni dekat RTM. Saya pergi ceramah di Sarawak, orang bukan Islam duduk depan. Saya pergi ceramah di Sabah, orang bukan Islam anjurkan ceramah perdana saya. Tan Sri, bukan Islam, buat di Padang, dia panggil semua kampung datang. Dia kata, Ustaz, saya tidak Islam. Saya tahu Tan Sri. Tapi saya suka dengar ceramah. Saya tahu Tan Sri. Mak saudara saya Islam. Oh iya kah? Anak saudara saya Islam Ustaz. Sebab tu saya suka dengar ceramah. Duduk depan sekali. Dia datang, ketua polis datang, DO datang. Walaupun tak Islam. Tuan-tuan, contoh yang terbaik yang kata Malaysia ni tuan-tuan, bersatu hati, berkasih sayang, tuan-tuan boleh tengok pada Sabah dan Sarawak. Saya ceramah di satu tempat, masjidnya penuh parking. Jalan jam, gereja sebelah masjid, buka pintu, masuk. Masuk parking dalam kawasan gereja. Tak ada gaduh-gaduh tuan-tuan. Saya teringat bila saya jadi imam di satu masjid tahun 98 sampai 2001. Saya imam masjid. Dalam taman saya tu, orang Islam cuma 8, lain-lain bangsa lain. Masjid saya adalah masjid padang tembak, balai polis punya. Ada 5 flat. Dalam taman dekat dengan flat polis, 8 keluarga saja Muslim. Salah satunya saya. Saya jadi imam. Satu hari, saya duduk basuh kereta saya pagi-pagi. Ada 4 nyonya datang. Jogging depan rumah saya.
Encik. Ianya. Apa saya talah bunyi? Bunyi apanya? Itu bunyi. Pagi-pagi ya talah bunyi. Susah mau bangun tidur. Saya kata bunyi apa? Dia tunjuk masjid. Itu bunyi pagi-pagi talah bunyi sudah 3 hari talah bunyi. Apa saya? Oh, itu azan subuh. Ya, pagi-pagi kita senang bangun. Sekarang tak dengar apa. Saya katanya itu kilat. Kilat sudah bakar punya mikrofon. Oh, sudah rosak. Sudah rosak, lu lipeh lah, dia tanya. Saya sudah panggil tukang, tapi tukang tu sibuk. Tukang dia pula, nama dia Kang nama dia. Saya panggil dia Kang. Kang, bila anak datang? Tunggulah Ustaz, saya sibuk. Sudah bising dah 4 hari tak lah bunyi. Dia pemari tuan-tuan, dia panjat sampai ke atas menara tu. Tukar wayar lain. Ada transformer terbakar di atas. Dia turun ke bawah, simpan dalam van dia. Sudah siap lah. Test, sudah siap. Berapa Kang? Ini Tuhan Allah punya. Tak payah bayar lah. Biar betul Kang? Iyalah. Tuan-tuan tahu tak, saya kenal Kang ni daripada tahun 2000 sampai sekarang. Saya masih pakai khidmat Kang. Masih lagi pakai daripada dia sampai anak dia. Siapa kata tuan-tuan azan kita tu mengganggu orang? Kadang-kadang mereka tu duduk tunggu azan tu sebab mereka nak bangun, nak tai chi. Mereka nak bangun pergi pasar, borong. Mereka bangun nak pergi kerja. Cuma saya minta nanti, yang mana jadi Bilal, jadi pegawai surau, bang elok-elok. Bang dari hati. InsyaAllah dia jatuh dalam hati. Ni kena repair dah, kena steady dah. Kena ready semua dah. Yang mana yang nak jadi pegawai ni. Speaker kena cantik, mikrofon kena cantik, azan pun kena cantik. Bawa lah lagu-lagu yang sedap-sedap lah. Jangan main belasah ya Din. Hang azan, tak mau. Mat, tak ada orang mat. Hang belasah je mat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak dalam buaya pun takut. Mama takut. Takut apa orang azan? Budak kecil pun takut. Allahu Akbar, Allah. Apa benda kau ni? Sebab tu Nabi Muhammad, dia pilih Abdullah ibnu Maktum. Dia pilih Bilal bin Rabah. Nabi tak main petik je engkau. Engkau. Dia tak petik. Dia tengok siapa hak lantang, siapa hak merdu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu, macam Mekah. Habis-habis azan, dia tanya kat makmum. Macam Mekah lah. Astaghfirullahalazim. Riak betul untuk Bilal ni tak ni. Belajarlah sikit lagu. Kalau Zuhur ambil lagu lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat lagi Asar ambil lagu lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat lagi Maghrib ambil lagu lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan bagus. Saat lagi turun jadi imam pula. Bawa lagu. Jangan main belasah je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia telan kahak tu pun dengar satu taman. Geremuk ni kahak. Kahak ke gelemah ke bagian. Latih imam yang hebat. Latih imam yang baca khutbah yang bagus. Latih imam yang bila baca Allah. Orang bukan Islam pun datang dengar. Dia duduk di pintu pagar. Tiap-tiap pagi dia dengar subuh. Imam baca satu ayat yang seronok dia dengar. Tiap-tiap pagi duduk di pintu pagar. Di surau dia dengar tuan-tuan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya sepanjang saya hidup ni jadi penceramah ni tuan-tuan. Benda-benda inilah yang menarik perhatian orang. Dia tengok ramai orang datang semayang. Kalau dia tak datang, dia rasa tak tahu nak kata apa. Akhirnya dia datang. Yang ini berlaku di mana? Di Mentakap Pahang. Saya pergi ceramah di sana, satu masjid. Saya kata, ya Allah, subhanallah, ramainya orang dalam masjid. Ramainya penuh. Ni bau sate ke bau apa? Sate, no? Aduh, dia menggoda betul entah ni. Sabar. Wap tenang entah. Habis ceramah, pengurusi dia kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, subuh pun macam ni Ustaz. Biar betul Tuan Haji. Alhamdulillah Ustaz. Setakat ni, subuh pun macam ni. Saya habis ceramah, saya pergi Kuantan. Besok pagi ada di Kuantan. Satu hari, saya ceramah dekat situ. Saya tidur dekat hotel, dekat Mentakap. Sebab apa? Sebab saya nak pergi semayang subuh di masjid yang ramai tadi ni. Saya sampai, saya duduk dalam kereta, saya tengok orang datang naik motor, tuan-tuan. La ilaha illallah. Satu taman turun. Melimpah sampai ke belakang penuh. Dia orang ni subhanallah. Betul kata pengurusi masjid minggu lepas. Ramainya. Mereka bukan mai dalam sembahyang maghrib saja. Subuh mereka mai. Tuan-tuan, Allah bagi pada masjid ni, elektrik, orang bayar bil. Air, orang bayar. Ni, kipas angin ni. Ni, tuan-tuan dengar tak? Saya diam Ustaz. Dengar bunyi apa? Kong ni, kipas angin ni. Tak ada nak bunyi, tukar. Masjid tak payah keluar duit. Tuan Haji, tukar kipas. Hebat. Setengah surau kita tuan-tuan, tambah-tambah kipas orang perempuan. Dah tahap sakaratul maut dah. Tak tukar-tukar lagi. Kita duk switch on itu. Hak makcik di bawah tu. Putih kepala lah aku malam ni. Tak tukar-tukar sampai sekarang tu. Kapek ni jadi keras belaga dengan kepala lutut waktu nak sujud. Dah lah gaut. Aduh. Yang hak masjid tadi tuan-tuan, jemaahnya punya hebat. Dia kata, Ustaz, masjid tak payah keluar duit. Masjid tak payah buat apa. Semua jemaah tanggung Ustaz. Allah berkatnya. Saya tanya pada pengurusi, pada AJK, macam mana kempen orang datang semayang? Dia kata tiap-tiap hari Jumaat, khatib akan bercakap, tuan-tuan, marilah semayang. Tuan-tuan, marilah Jumaat. Tuan-tuan, bawalah anak-anak. Tuan-tuan, bawalah isteri. Tuan-tuan, ajaklah jiran. Seronoknya semayang Jumaat. Dia buat kempen tiap-tiap hari. Lama-lama tuan-tuan penuh. Dan dia cerita pula dalam tu, pengumuman tu. Untuk makluman tuan-tuan, Hajah Rugayah nombor 8 semalam dimasukkan ke hospital. Nombor 8 ya. Jadi siapa nak ziarah dia ada di wad sekian-sekian. Untuk makluman tuan-tuan, rumah nombor 4 semalam ada cubaan curi motor. Jadi minta berhati-hatilah. 2 orang laki-laki pakai motor ES5. Jaga-jagalah. Kita pula pergi masjid naik ES5, aku ubah semua orang tengok kita lah. Tuan-tuan, dia bagi tahu apa yang berlaku dalam taman. Lama-lama depa rasa satu taman ni macam keluarga. Yang tu sakit, kita tahu. Anak dia masuk universiti, kita tahu. Anak dia masuk asrama penuh, kita tahu. Anak dia mahat tafiz, kita tahu. Anak dia sakit, kita tahu. Ni hak kampung kita kadang-kadang
Mati pun tak tahu. Lama dah tak nampak pakcik depan tu, ke mana dah meninggal. Ya Allah, bila? Langgar lori balak dia lah itu. Tak tahu tuan-tuan oi. Yang tahu ambulans datang. Yang tahu bomba datang. Apa pasal tu? Kamu tak tahu ke? Ular 4 ekor masuk dalam rumah dia. Astaghfirullahalazim. Sebab apa? Sebab kita kata kamu hal kamu, aku hal aku. Rupa-rupanya tuan-tuan, kasih sayang, perpaduan boleh wujud daripada surau. Siapa yang main peranan? Jawatan kuasa surau. Siapa yang main peranan? Orang-orang surau. Dia boleh menjadi ejen penyatuan. Dia bukannya ejen membawa perpecahan. Sebab tu, bagaimana nak dapat kasih sayang Allah? Berkat daripada Allah. Jagalah Allah. Nombor 3. Bagaimana nak mendapat rahmat daripada Allah? Kita tak bercakap tentang surau. Kita bercakap di rumah kita masing-masing. Nombor 1, saya kata tadi, sebarkan salam kalau nak dapat. Sebarkan salam. Jangan gaduh-gaduh, semua kawan. Nombor 2, wasilul arham. Sambung silaturrahim. Nombor 3, yang ni yang kata tadi ni. Yang saya sebut ni. Wa at'imut ta'am. Dan yang keempatnya, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Yang ketiga, bagi makan. Dan yang keempatnya, semayang malam waktu orang lain sedang tidur. 4 benda ni tuan-tuan, kalau kita buat, tuan-tuan tengok apa yang akan berlaku dalam taman kita. Apa yang akan berlaku dalam rumah kita. Siti Khadijah disebut pada Rasulullah. Kalla wallahi la yakhduka ala Allah. Kata dia apa? Wahai Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kau. Allah takkan mensia-siakan engkau, wahai Rasulullah. Sebab apa? Di antaranya tuan-tuan, benda yang saya sebutkan tadi, antaranya ialah Nabi Muhammad menyambung silaturrahim. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi dah sambung silaturrahim. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, bagaimana nak dapat rahmat daripada Allah? Bermula dalam rumah kita. Bermula pada diri kita. Apa dia? Nombor 1, sebarkan salam. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya malam ni banyak bercakap tentang saya. Sebab saya tak nak bercakap pasal orang. Saya tak tahu hai orang. Yang saya tahu, hai saya. Jadi saya cerita hai saya. Apa cerita Ustaz? Cerita saya, jumpa orang je, Assalamualaikum. Jumpa budak kecil je, Assalamualaikum. Jumpa orang tua, Assalamualaikum. Jumpa opah je, Assalamualaikum. Jumpa anak dara, Assalamualaikum. Lama-lama tuan-tuan, semua kawan saya. Saya ceramah di Johor, sekali ceramah Maulud Nabi, dapat 4 bunga telur. Bukan 4 biji, ni panggil pak tau. 4 satu jambak tau. Di Johor, dulu kalau ceramah, atas pentah ni bunga telur semua. Tak nampak Ustaz Kasim. Mana ke dia Ustaz? Bunga telur semua. Hebat. Satu tempat saya ceramah. Din, dia orang bagi tak bunga telur kat kita? Tak bagi Ustaz. Rezeki tak ada, Alhamdulillah. Malam besoknya saya ceramah. Saya kata semalam saya ceramah bunga telur banyak, tapi saya tak dapat. Hari ini saya tengok banyak juga atas pentah ni. Harap-harap dapat lah. Dapat. Saya pun masuk dalam kereta. Din, ada tak dia orang bagi bunga telur? Ada Ustaz. Saya pun raba tangan ke belakang. Ambil, buka, letak balik. Tuan-tuan, telur masin. Astagfirullah. Orang Johor hebat. 4 bekas bunga telur, 4 jambak tu.
Saya nak buat apa? Nak buat apa, tuan-tuan? Saya ambil. Bagi dekat resepsionis hotel. Assalamualaikum. Apa ni encik? Telur. Takkan ayam kot. Telur. Ambil. Terima kasih. Tapi kita dalam ada lagi encik. Ada lagi. Tunggu sekejap. Ambil lagi bagi. Sebelum saya bagi dekat resepsionis tu, saya bagi kat siapa? Jaga. Bos. Saya panggil dia bos. Makan. Telur. Thank you. Bulan depan saya datang lagi, minggu depan saya datang lagi, saya bagi lagi. Lama-lama dia kenal saya, lama-lama dia kenal kereta saya, dia tengok saja kereta saya, parking depan dia. Dia kata tak apa, tidur, saya jaga kereta awak. Alhamdulillah. Model dia apa? Telur. PA saya telefon budak hotel ni, PA Ustaz Kazim, ada bilik tak? Ada. Sekarang pun boleh masuk. Pukul 9 pagi boleh masuk. Model dia apa? Salam dan telur. Kenapa tuan-tuan nak masam muka dengan orang? Saya nak balik daripada Johor, jumpa Melaka, jumpa Negeri Sembilan, berapa banyak R&R. Saya ni pula pantang tengok tandah. Saya tengok nak terkencin. Saya nak terkencin tandah. Serupa ni. Saya sebut tandah, apa ramai terasa dah. Nak terkencin. Pantang sebut tandah. Bila saya sampai, cabut bunga telur, cabut buah apple, cabut. Bagi pada yang cuci tandah. Pukul 12 tengah malam. Bang, rezeki Allah. Terima kasih Ustaz. Dari mana Ustaz? Melaka. Masih Ustaz. Minggu depan berhenti lagi. Sekejap Ustaz, sekejap. Kenapa pula? Rupanya dia sembuh tandah. Dia cuci tandah. Yang ni bersih Ustaz. Alhamdulillah. Bagi lagi apple kat dia Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sampai bila kita nak bermusuh dengan orang tuan-tuan? Assalamualaikum. Berapa ringgit semua? Bayar? Ustaz, dah ada orang bayar. Alhamdulillah. Kalaulah aku tahu dia nak bayar, aku makan banyak lagi. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapat keberkatan, jangan masam muka. Sebarkan salam. Ni, baju saya ni, saya pun tak tahu siapa bagi kain. Dia rampus untuk Ustaz Kazim. Saya pun pergi tempah RM80 upah. Kain peri, baju RM80. Upah buat baju. Kain tak tahu berapa ringgit. Kerja saya pakai. Ni jam saya ni. Orang Sungai Petani bagi. Cincin saya ni orang Turki. Songkok saya ni orang Singapura. Spek mata sendiri punya. Kasut saya ni orang, waktu saya pergi beli, dia tolong bayar. Saya kata nak masuk TV ni. Tak apa, saya bayar. Alhamdulillah. Tu, dengan lopak-lopak saya langgar sekali. Pasal apa? Dah lama. Lagipun, kasut ni tak masuk TV. Hak masuk TV, besok pagi pukul 9 pagi. Live. Ada kasut lain lah, standby. Besok pukul 9 pagi live dekat Bernama TV. Jangan lupa buka. Siaran langsung. Ustaz tak pernah Ustaz. Habis kami pi Kuala Lumpur. Pukul 10.30 pagi, Uda Holding. Lepas tu, sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, Felda, Gunung Besaut, Sungkai. Loh, Ustaz tak pernah. Dok. Seronok. Pasal apa? Pasal jumpa tuan-tuan. Saya sampai tadi, AJK sambut, abang sambut, akak sambut, adik sambut. Berapa banyak saya salam. Gugur dosa saya. Saya mari ke sini, makcik pula bagi salam. Assalamualaikum Ustaz Kazim. Salam. Gugur dosa saya. Ustaz Kazim ambil gambar. Yang saya nak ambil ini, dia ngolak sini. Saya ambil ini, ngelak. Bila nak ambil gambar ni makcik? Lah, gugur dosa saya tuan-tuan.
Tuan-tuan ni duduk ramai-ramai ni, salam lah. Dah 2 jam duduk. Buat bodoh. Dia jeling je orang sebelah. Datang juga biawak ni. Biawak dia panggil. Leceh betul ya. Ada setengah. Dia tak nak duduk rapat-rapat bila dengar ceramah. Pedih Ustaz. Apa yang pedih? Asal dengar ceramah makcik tu suka tampuk. Pedih apa? Balik rumah merah apa aku tadi. Ada juga orang macam tu tuan-tuan. Sebab tu dia duduk sorang-sorang tengah-tengah padang tuan-tuan. Wah. Lepas ni tuan-tuan. Naik motor ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama-lama satu taman kawan kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya duduk rumah saya di Manjui 2001. Isteri saya cikgu sekolah. Pagi-pagi dia bawa anak dia sekali satu sekolah dengan dia naik kereta. Saya pun bye-bye. Assalamualaikum mama, bye-bye. Bye-bye Waina. Waina, bye-bye. Lepas tu saya pakai kain pelikat saya, baju pagoda singlet ada lengan tu duduk depan pagar. Assalamualaikum, budak-budak pergi sekolah, sekolah menengah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tuan-tuan, satu hari saya bagi salam berapa puluh orang, berapa ratus orang. Lepas tu saya tak payah bagi salam lagi. Depa pula, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya buat sambutan Maulidur Rasul. Budak-budak muda 300 orang datang naik basikal. Ustaz, kami pun nak buat perarakan Maulidur Rasul. Kami geng basikal fiksi Ustaz. Jom kita berak satu kampung. Saya ada ramai pemuda. Sampai sekarang mereka dah kahwin. Kawan saya. Modalnya apa? Salam. Salam. Sampai sekarang tuan-tuan. Saya akan pergi mana-mana. Salam dengan orang. Nombor 2. Wasilul arham. Masa saya nak datang pagi tadi. Pengurus saya telefon. Ustaz, ada orang kena stroke. Tapi dah balik ke rumah. Saya telefon penolong pengurus. Ambil buah 1 bakul. Ambil barang 1 bakul. Dalam dia ada kopi ala Kazim. Dalam dia ada koko. Dalam dia ada kismis. Pergi hantar. Ziarah. Ustaz, Pakcik Arifin jatuh pokok cempedak. Pokok nangka. Pergi ziarah. Ustaz, ada orang meninggal Ustaz. Jumpa suami dia. Tanya suami dia. Arwah isteri awak ni, mayat awak ni, mayat isteri awak ni nak dikebumikan di mana? Tanah kubur kita bayar. Kalau kami nak uruskan mandi mayat percuma. Van jenazah percuma. Kain kapan percuma. Menangis-nangis tuan-tuan. Ustaz, terima kasih Ustaz. Dulu saya selalu kutuk Ustaz. Tak sangka Ustaz. Sudah menangis pula dah. Saya bukannya kenal mu abang. Saya tak kenal pun. Saya tahu ada mati. Kami offer. Di sini ada ratusan orang. Di sini ada puluhan budak tahfiz. Di sini ada tempat mandi mayat percuma. Sampai tanah kubur pun percuma. Tak payah bayar. Kami bayar. Tuan-tuan, kekuatan silaturrahim. Doa daripada orang. Sebab tu kalau kita duduk dalam taman ni tuan-tuan, jangan kedekut dengan orang. Jadilah pemurah. Dia orang susah, bantu dia. Saya bela anak yatim. Berkat tuan-tuan. Orang hantar anak yatim. Ustaz, ya. Saya ada jiran, ya. Sudah mati. Innalillah. Kesian Ustaz. Anak kici-kici Ustaz. Paling kici 2 tahun. 5 orang kici-kici Ustaz. Kesian. So, boleh tak Ustaz ambil letak sekolah Ustaz? Boleh. Minta datang daftar kita ambil. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil.
Eloklah. Anak saya ambil, mak dia sapu. Ini nama dia pelaburan yang bijak, tuan-tuan. Adakah kita jadi miskin kalau kita menderma? Adakah kita jadi susah bila kita menderma? Tak. Nabi kata, ma naqasat sadaqah min mal. Tidak akan berkurang harta bila kita bersedekah. Ni kekuatan perpaduan di sini, sambung silaturahim. Ziarah dia. Dia bersalin pergi tengok. Anak dia masuk universiti pergi tengok. Anak dia masuk pusat serenti pun pergi tengok. Nombor 3. Wa at'imut ta'am. Jom tuan-tuan, kita berkasih sayang dengan memberi makan kepada orang lain. Ni duk makan kacang kuda seorang-seorang dia. Beli sebungkus. Siap lambung lagi. Ada jenis makan kacang kuda, ada jenis lambung. Yang orang sebelah duk tengok, tak rasa pun. Lalah orang sebelah tanya, kacang kuda itu dia. Gerai kat belakang tu. Pergilah beli kat belakang tu. Apa salahnya? Bang, kacang kuda bang. Bang, kacang kuda bang. Kongsi. Engkau beli di mana? Sedap kacang kuda dia. Tu gerai tu. Yang gelap tu. Dia pergi beli 2 bungkus. Nah, engkau 1, aku 1. Kan seronok. Ini dengan orang lain kedekut, tak apa lagi lah. Dengan anak sendiri pun kedekut. Buat balik coklat, makanan tandas. Kau pop. Abang, buat apa tu? Tak apa, abang. Makan pun kedekut dengan isteri. Bila nak datang rahmat? Sebab tu tuan-tuan, bila ada di Padang ni besok, kenduri kahwin di sini. Satu taman datang. Bankrupt lah saya, Ustaz. Sebab tu saya kata tadi, masing-masing daripada rumah buat kerja. Kak Leha bawa nasi campur. Kak nak bawa nasi hujan panas. Kak Tipah tertipu bawa nasi Arab. Kak Sum bawa nasi putih. Hajah Rogayah bawa ikan goreng. Kak nak bawa daging masak kicap. Kena 100 orang, 100 lauk. Haji Dolah bawa siang kosong. Yang lain semua bawa makanan. Dia seorang aja siang kosong. Bila balik berat siang dia. Faham? Tak faham sudah. Jadi tuan-tuan, kita boleh buat eksperimen ini. Katalah bulan Maulid akan datang ni, Maulid Nabi ni, ceramah di sini. Siapa dia? Ketua masyarakat di sini, ustaz kita. Pakat dengan YB kita. Kita akan buat ceramah perdana. Kita akan buat ceramah perdana dan jamuan perdana. Masing-masing bawa makanan, makan berselera atas ni. Bentang tika atas ni, makan. Kawan ni tukar. Meriahnya tuan-tuan. Bubuh pula meja situ, letak makanan. Makanlah. Ceramah setengah jam, makan 2 jam. Tuan-tuan, sebab makan itu disuruh buat oleh Nabi SAW. Dia dapat menarik hati orang. Tak tahu malam ni ada tak? Ada makanan tapi 3 meja. Lain kali kita sembelih lembu, masak daging batang pisang. Tuan-tuan pernah makan tak batang pisang? Cari pisang, ambil hak umbu, hak bawah batang dia tu, potong, campak dalam kawah, kacau. Sedap tuan-tuan batang pisang. Boh daging pula, makan pula nasi dalam talam. 1 talam 3 orang. Campur dengan anak duduk dalam talam, 4 orang makan tuan. Ui, seronoknya hidup. Masing-masing bawa talam pada rumah. Isteri, suami, anak-anak bawa talam.
Sampai sini bawa talam, ambil nasi, bubuh. Bubuh lauk, bubuh. Makan. Satu family makan dalam talam. Seronok tuan-tuan. Tapi kalau kita berpecah belah, apa talam pun tak ada. Ustaz, kalau makan nasi dalam talam kan kotor. Bang, bila abang nak makan nasi dalam talam, potong kuku. Bang, hari ni kita makan nasi dalam talam, potong kuku awak tu. Abang, hari ni kita makan nasi dalam talam, pakai baju sikit cantik-cantik, wangi sikit. Abang, kita ni nak makan nasi dalam talam, pakailah stokin. Kau orang nampak kaki awak tu. Lama-lama jadi bersih. Pakaian jadi bersih, badan jadi wangi, kuku jadi pendek, misai pun trim. Ini misai, tak nampak mulut. Awak ada mulut ke tidak? Ada. Tak balik. Dia minum susu ni tuan-tuan, separuh susu di misai. Bang, susu tu melekat dekat misai. Bulu hidung ke bulu misai ni? Sebab tu bila kita nak makan berjemaah, bulu hidung ni pun kita trim. Bersih, wangi, cantik. Ini kehebatan memberi makan kepada orang. Dan yang keempat, tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni kita tak dapat nafikan. Akan ada orang yang diuji. Anak dia sakit. Tuan-tuan bangun semayang malam. Ya Allah, anak Kak Sung sakit, ya Allah. Kau sembuhkanlah penyakit anak dia, ya Allah. Berilah kesabaran pada Kak Sum, ya Allah. Satu doa yang Kak Sum tak dengar. Tak tahu pun. Ya Allah, suami Sum tu dah hilang 4 hari pergi mancing, tak balik-balik, ya Allah. Kalau dia hidup, jumpakanlah dia, ya Allah. Kalau dia dah pergi, ya Allah, jumpakanlah mayatnya, ya Allah. Berikanlah kesabaran pada Kak Sum, ya Allah. Nampak tak? Suami sebelah boleh berdoa, bilik sebelah. Kalau boleh jangan bagi jumpa tu pun tak apa, ya Allah. Boleh aku ambil Sum? Ya Allah. Hak suami tu pun. Tuan-tuan, bangun semayang malam, doa. Siapa? AJK Masjid. Ya Allah, gerakkanlah seluruh penduduk di taman ini, ya Allah. Berjamaah di sini, ya Allah. Mereka mencintai majlis ilmu, ya Allah. Yang berniaga kedai makan, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Yang jadi cikgu sekolah, bangun semayang malam, ya Allah, berkatilah anak-anak murid aku, ya Allah. Apa akan jadi pada taman kita? Mak bangun, bapak bangun, ya Allah, berkatilah keluarga kami, ya Allah. Sembahyang malam, kata Nabi. Selamatkanlah taman kami, ya Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, 4 ini nampak simple. Tetapi dia mendatangkan kebaikan yang sangat besar. Nombor 1, kita sebarkan salam. Nombor 2, kita sambung silaturahim. Apa yang tuan-tuan buat hari ini cantik lah. YB kita datang, senator kita datang, pemimpin kita datang, Kak Leha datang, Kak Nap datang, Kak Tipah datang, Abang Bidin datang, yang tak Islam pun datang. Kalau ini dijadikan program bulanan, kemah ni besok tuan-tuan, orang sponsor. Tengah-tengah ceramah datang angin, terbang kemah. Akhirnya tak payah buat kemah lah, kita buat arena di sini. Arena square di sini. Buat tinggi-tinggi, budak-budak boleh main bola keranjang di sini, tak ada hujan lagi dah. Budak-budak boleh main di sini, tak ada hujan lagi dah. Dan kita bila nak buat ceramah pun tak gaduh dah nak sewa kemah, tak gaduh lagi dah nak terbang kemah, tak gaduh lagi nak sewa kanopi kalau kenduri kahwin. Kita buat di padang ni juga, di court bola keranjang ni, macam-macam boleh buat. Tapi semuanya itu tuan-tuan dengan adanya kerjasama. Kalau tak ada kerjasama, habis. Tuan-tuan,
cuaca malam ni cantik. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan untuk bagaimana tuan-tuan nak dapat sesuatu kebaikan cuaca bila adanya program-program yang tuan-tuan nak anjurkan selepas ini. Sebelum itu, kita lancarkan dahulu pembinaan Surau Al-Hikmah Taman Bukit Tambun Perdana Durian Tunggal Melaka. Bagi yang melihat rancangan kita yang disiarkan secara langsung di TikTok, secara langsung di Facebook pada malam ini, anda boleh memberikan wakaf dan sumbangan kepada pembinaan Surau Al-Hikmah Taman Bukit Tambun Perdana Durian Tunggal Melaka. Tuan-tuan boleh hubungi 0116081913 Tuan Pengurusi jika nak berwakaf atau sebagainya. Baik. Tuan-tuan, nombor 1. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan cuaca yang baik kalau nak buat program ceramah ke, kenduri kahwin ke, apa benda lah. Sekarang tuan-tuan ambil doa ni. Baca doa ni. Amalkan. Jangan bila nak buat baru cari. Tengok gelap nak hujan bah. Kan? Programnya malam besok, malam ni masjid dah baca doa dah. Program ceramah pukul 8, pukul 7.30 nampak dah menitik dah hujan. Jadi tuan-tuan baca doa ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Sila ulang. Bismillah. Bagus, kuat, bagus. Langsung tak dengar. Bismillah, ya kuat. Allah, hak tu bagus sungguh dah. Lagi sekali. Allahumma hawalaina. Ulang balik. Wala alaina. Wala alaina. 1, 2, mula. Allahumma. Baik. 1. Itulah doa dia. Tuan-tuan baca. Allahumma hawalaina wala alaina. InsyaAllah. 2. Kita kadang-kadang duduk dalam taman macam ni, biasalah. Kadang paksa kucing bergaduh. Kadang paksa anjing bergaduh. Kadang paksa parking kereta pun bergaduh. Kadang paksa sampah pun bergaduh. Sampah rumah dia letak depan pagar kita. Datang anjing, berterabur pula dah. Bergaduh pula. Dia sapu sampah depan rumah dia, dia tengok tak ada orang, dia lempar pula. Itulah rumah biasa. Tuan. Saya pun duduk rumah macam ni. Macam-macam aku nak keluar masa ni lah. Kau parking depan pagar aku, ya Allah. Nak hon, bergaduh. Tak hon, tak boleh keluar. Okey. Kalau tuan-tuan berhadapan dengan jiran-jiran, orang-orang yang keras kepala, kira kepala dia, itu kita tak dapat nafikan ada. Dia langsung tak nak campur dengan masyarakat. Masyarakat nak buat apa kan, lantak korang lah. Aku pergi kerja balik, aku pergi kerja balik. Kadang-kadang kita pun tak tahu dia dah pindah lah. Jenis apa punya orang, kita pun tak tahu. Masuk rumah kunci pintu senyap. Kita keluar dia masuk. Dia masuk kita keluar. Jenis apa tahu. Masa macam muka. Baik, ada satu ayat untuk orang-orang macam ni. Supaya Allah lembutkan hati dia. Supaya Allah berikan kepada dia, hilang baran dia. Hilang dia punya, keras kepala dia tu. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim.
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, ulang balik. Aku baling ustaz ni kan. Perli aku lah tu. Surah Toha ayat 55. Surah Toha ayat 55. Baik, yang terakhir. Nak balik KL lah. Besok takut tak sempat. Letih entah pukul 9. Pukul 8.30. Call time. Pukul 9 lah. Balik awal tidur PKL. Buatnya jam tengah jalan. Jenuh saya. Tuan-tuan tak apa duduk sini. Nombor 3. Tuan-tuan ada hajat yang besar? Ada. Apa hajat makcik? Anak belum dapat jodoh. Makcik pun tak ada jodoh. Oi, besar betul tu. Anak saya tak ada kerja, Ustaz. Ustaz, anak saya, Ustaz, dia ada masalah, Ustaz, dengan Alung, Ustaz. Ustaz, suami saya ni menggatal, Ustaz. Ustaz, isteri saya menggatal lah, Ustaz. Oi, banyaknya. Ustaz, motosikal saya hilang, Ustaz. Helmet saya hilang, Ustaz. Kasut saya, besar masalah awak ni. Baik, kalau tuan-tuan ada satu hajat yang besar, saya nak ajar pada tuan-tuan satu amalan yang saya buat. Yang saya buat. Lepas ni tuan-tuan tak payah dah jumpa saya, minta tolong saya buat. Sendiri boleh buat. Anak nak periksa, anak nak masuk universiti ke, tak dapat-dapat lagi ni. Baik, amalan dia apa? Lepas sembahyang maghrib, sama ada di surau, kalau tak ada kuliah maghrib, buat di surau. Jatan kuasa buat. Kalau kita nak buat di rumah, buat di rumah. Sembahyang maghrib, 3 rakaat, zikir apa semua, duduk macam tahiyat. Kalau sakit gaut, macam mana nak duduk, Ustaz? Duduk bersila lah. Cuma jangan keluar daripada tempat kita sembahyang. Duduk situ. Apa kita buat? Baca surah Al-Fatihah 40 kali. Baca. Baca elok-elok. Habis 40 kali, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bacalah doa. Sampai isyak 40 kali. Dari maghrib selepas, sampailah sebelum isyak. Tuan-tuan tengok, minta betul-betul pada Allah, Allah makbulkan. Saya dah buat, Ustaz. Tak dapat-dapat pun. Makcik buat macam mana? Macam Ustaz cakap lah Al-Fatihah 40 kali. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Kenapa makcik tak cukupkan 4,000 kali kan bagus? Orang suruh baca surah. Bukan baca nama surah. Jadi baca elok-elok. Sebab tu saya kata tadi, baca Fatihah elok-elok. Bagi betul baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah baca macam ni. Anak akak ada autism. Ambil air. Baca 40 kali surah Al-Fatihah. Bagi dia minum, bagi dia mandi, bagi dia minum. Anak akak ada masalah apa? Enzima. 40 kali. Bagi dia mandi, minum. InsyaAllah. Akak-akak di sini yang ada kanser, cuba buat. Al-Quran itu ubat, tuan-tuan. Syifa'un wa rahmah. Allahu Akbar. Cuba buat nak. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita. Cukup 3 petua tu. Cukup nak. Bagi banyak-banyak ke hafal pun. Tak amal pun. Minggu lepas, ular masuk rumah saya. Anak laki-laki saya.
Ayah, ular masuk dalam rumah. Tuan-tuan, kalau ular masuk dalam rumah, tuan-tuan nak buat apa? Ambil kayu. Tu, adik kita ambil kayu. Nak halau ular daripada rumah bukan susah. Waktu dia tengah kembang tu, tuan-tuan ambil bawang putih, potong, letak kat hidung dia. Benar faham? Tak faham sudah. Berpindah alam kita tahu tuan. Yang tu jangan buat, tu bohong tuan. Di rumah saya ada sebatang kayu. Nama dia kayu tas. Nama dia kayu tas. Baru nak kutip derma ke macam mana? Saya nak balik ni. Lah. Okey. Takkan seorang dua orang ni kutip derma ni. Okey. Adik oi. Mai tak tabung atas ni. Ustaz nak balik lah. Tak tabung sini, tuan-tuan yang mana nak derma kat surau ni, buang main ni, larat dia pun nak kutip. Lalah dia ulang kat makcik tu. Pilah orang lain pula kat aku ya. Ni ramai-ramai macam ni, dia nak kutip lagu mana tuan. Jadi tuan-tuan lah bergerak, main atas pentah ni. Tak pun besok pergi bank in, pergi QR code semua yang ada ni. Bagi masuk. Baik, last kayu tas. Di mana dapat Ustaz? Saya dapat di Sarawak. Masuk, letak macam tu, ular tu, lembek terus. Allah, hebat ciptaan Allah. Patut orang duk cium ular tu, tak kenapa, rupa dia pakai dekat ni, kayu dia su. Sumpahan gemaknya. Dia tak suka kayu tu. Jadi tuan-tuan, kalau rajin, cari kayu tu. Itu petua dia. Kalau ada. Selain daripada tuan-tuan baca salamun ala Sulaiman, salamun ala Nuhin, wa ala alamin. Bacalah doa tu. Jadi terima kasih kepada pihak penganjur. Tuan-tuan boleh jumpa dengan pengurusi, jumpa dengan bendahari. InsyaAllah. Saya mari sini 23. InsyaAllah mungkin lagi 2-3 tahun, kita akan berubah. Lain kali kita jumpa lagi. Saya dah ceramah 33 tahun. Ini kali pertama saya datang sini. Nak jemput 33 tahun lagi. InsyaAllah saya datang pula. Masa tu umur saya 90. Terima kasih yang berhormat kita yang hadir pada hari ini. Terima kasih pada semua yang datang. Tuan-tuan, kita berikan tepukan pada diri kita sendiri atas kehadiran kita pada malam ini. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.